Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung semula ayat yang ke-60 ya? Surah Al-Anfal, iaitu perkataan wa, maknanya a'iddu, bersiap sediakan atau sediakanlah oleh kamu tu siapa? Orang-orang beriman, orang-orang Islam. Lahum, untuk mereka tu siapa? Untuk orang kafir. Bukan siap sedia untuk keperluan mereka, untuk menghadapi mereka, iaitu orang-orang kafir. Maf'ul bih dia apa yang, atau apa sahaja, istata'tum, kamu telah berkemampuan. Ni maknanya mastata'tum perlu difahami, bukan ikut kemampuan. Ni ikut kemampuan, kalau tak larat tak payah buat. Tak, mastata'tum maknanya apa ni, sedaya upaya kamu. Ya, sedaya upaya yang telah kamu mampu. Okey. Min quwwatin, daripada, macam mana nak terjemahkan isim nakirah yang umum? Dari apa sahaja kekuatan. Dia tidak dikhususkan apa ya. Dalam satu hadis ada dikhususkan, ala innal quwwata ar-ramyu, ketahuilah bahawa kekuatan itu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu ialah ar-ramyu, lontaran. Masa tu dalam perang, antara yang paling penting ialah panah ya, memanah, maknanya dia boleh membunuh musuh daripada jarak yang jauh. Kalau sekarang ni mungkin peluru pandu lah ya. Kerana ini antara yang menggerunkan ni, bila Korea Selatan ugut kelang kabut dah Jepun, Korea Utara ugut, semua Amerika pun kelang kabut. Dialihkan je dia punya peluru berpandu, dah menggelabah pula Yang sebenarnya dia nak dapat publicity politik je kata abang analisa lah. Tapi dia orang tak boleh main-main kena terbang, dia kena siap sedia juga Jadi makna kekuatan pada zaman Nabi pernah mengkhususkan, iaitu ar-ramyu, iaitu panah masa itu Kemudian disebutkan pendetailannya, dibagi satu contoh yang paling penting dalam faktor kemenangan peperangan, ialah ribatil khayli. Wa min, makna daripada ribati, persediaan kuda-kuda macam tu Ribat tu maknanya asalnya tadi apa? Rabata, tambat. Ribat tu penambatan. Kenapa kuda ni ditambat? Dibagi makan, dibagi minum, dimandikan Dia untuk dia bersedia pergi berjihad. Itu dipanggil ribatil khayli, kuda yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Maksud ribatil khayl ni, kalau dalam tafsir saya, iaitu habsuha waqtina'uha fi sabilillah. Makna kita kurung dia, jaga dia, bagi makan untuk siap di jalan Allah. I'daduha lil jihad kerana dikira pada ketika itu dia merupakan kenderaan terpenting di dalam berperang. Sebab tu Allah khususkan penyebutan wa min ribatil khayli. Kenapa kena buat persiapan dari apa sahaja kekuatan? Apa perkataan selepas dia? Turhibuna. Fi'al apa ni turhibuna? Fi'al mudhari'. Mudhari' apa ni? Marfu' ke mansub ke majzum? Marfu'. Mana apa marfu'?
tidak diganggu oleh haraf nasab dan jazam. Apa tanda dia marfu'? Nun dia masih ada, tidak dibuang. Ya, fi'il mudhari' marfu'. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa. Kalau tur mestilah yurhibu, bermakna atas pattern yuf'ilu. Sifat berapa fi'il mudhari' tu? Sifar 2. Fi'il madhi bunyi af'ala, dia akan jadi apa? Arhaba. Af'ala yuf'ilu, dia akan jadi arhaba yurhibu. Apa makna arhaba yurhibu? Kalau tak ada alif ni, sifat 1 rahaba, dia takut. Kalau arhaba, dia telah menakutkan. Yurhibu, dia akan menakutkan. Huwa yurhibu, cuba jalankan. Huma yurhibani, hum yurhibuna, antum janganlah ikut ya, antum pula. Antum turhibuna. Ini dia, antum turhibuna. Apa makna turhibuna? Antum kamu semua menakutkan, menggerunkan. Fa'il dia siapa tu? Dhamir dia antum. Antum tu siapa? Al-mu'minun, kamu, ya, kamu orang-orang beriman menggerunkan. Mana maf'ulun bih dia? Maf'ulun bih bagi apa? Bagi atas. Bi tak boleh lagi. Bi mana apa? Dengan nya tu dengan apa? Kamu menakutkan dengannya, dengan persiapan tu, ya. Okey, bihadzal i'dad, dia kata dengan persiapan tersebut. Apa perkataan selepas dia? Aduwa. Kenapa dia bagi atas? Inilah dia, bila kita dah jumpa fa'il, kena cari fa'il, lepas tu maf'ul bih dia bagi atas. Kamu menakutkan siapa? Aduwa, musuh. Kenapa dia tak ada alif lam? Mudhaf. Mana mudhafu ilaih? Allahi. Ya, kamu menakutkan dengan persiapan tersebut. Adu wallahi. Apa makna adu wallahi? Musuh Allah. Okey. Okey, lepas tu ini bukan musuh. Dia perkataan mufrad, mufrad satu. Aduwan, kalau dua musuh aduwani, atau kalau jamak dia a'da, a'da, iaitu musuh. Apa perkataan selepas dia? Ni saya padam kat sini lah. Dia okey, yang ni wa haraf apa tuan-tuan? Ataf. Apa perkataan selepas dia? Aduwa. Kenapa bagi atas? Lepas ataf ma'tuf. Ma'tuf bagi apa? Mengikut baris aduwa. Aduwallah, musuh Allah, dan musuh dia mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Kum. Kenapa dia mudhafun ilaih? Dhamir muttasil dengan isim. Ya, supaya kamu dapat menggerunkan dengan persiapan tersebut. Aduwallah, musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu. Itu semua aduwallah wa aduwakum. Kalau dalam tafsir saya, kulla a'da'illah wal muslimin, semua musuh Allah dan orang musuh kepada orang Islam. Ya. Apa perkataan selepas dia? Wa haraf ataf, lepas tu akharina. Lepas waw ataf jadi apa?
Maktuf. Maktuf bagi apa? Mengikut. Mengikut baris apa? Sebelum haraf ataf. Jadi mengikut baris atas ke bawah? Atas. Adu wallah wa akharina. Apa makna akharin? Orang itu kalau terdahulu akhirin. Sikit je beza dia. Kalau orang terdahulu akhirun. Kalau orang lain akharun. Yang ni akhir ke akhar? Akhar ya. Betul? Makna orang yang lain. Seorang yang lain dipanggil akhar. Kalau dua orang akharani ataupun kalau jamak dia akharuna ataupun akharina. Kho. Kalau kakak bariskan bawah, maknanya ini akhir. Akhir makna orang yang terdahulu atau orang yang akhir. Tetapi akhar orang yang lain. Ada beza perkataan kha dengan khi. Ini orang lain ke orang dulu? Orang, ya. Supaya kamu dapat menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu dan orang-orang yang lain. Bermakna dia bagi apa ni? Atas, sebab mengikut baris sebelumnya. Apa tanda bagi atas dia dengan? Ya. Sebab tu kita tak guna akharuna, sebab dia mewakil bagi depan. Wa akharina. Lepas tu min makna apa? Dari. Apa perkataan selepas dia? Duni. Duni makna apa? Selain. Isim ke fa'il ke haraf? Isim. Apa tanda di isim? Lepas haraf jar lagi baris bawah. Kenapa tak ada tanwin? Mudhaf. Him jadi mudhafun ilaih. Dunihim, selain mereka. Apa selain mereka tu? Selain musuh Allah dan musuh kamu yang jelas. Apa dikatakan di dalam kisah ni ialah selain daripada yang jelas dia, iaitu orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang jelas menentang Nabi, ada yang lain lagi, ya, iaitu orang Yahudi dan orang munafik yang berada dalam Madinah tu sendiri, ya, dan orang yang tak dikenali. Min dunihim. Apa perkataan selepas dia? La. Apa tu? Ta'lamuna. Ta'lamuna fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dhamir dia antum. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa ya'lamu, dia mengetahui. Kalau antum ta'lamuna. Apa makna ta'lamuna? Antum, kamu semua mengetahui, ya, ta'lamuna. Kalau la ta'lamuna, kamu semua tidak mengetahui. Fi'il apa ni? Mudhari' apa? Marfu', sebab nampak lagi nun dia, tidak dibuang lagi. Fa'il dia siapa? Macam biasa antum tu iaitu orang beriman, ya, dan orang-orang lain selain daripada mereka, selain daripada musuh Allah yang diketahui, yang kamu semua tidak mengetahui. Fi'il fa'il. Mana maf'ul bih dia? Ya, hum, sebab dhamir muttasil dengan fi'il akan jadi maf'ul bih. Ya, banyak dah formula tu ditulis nampaknya. Tapi saya dah simpulkan, insya-Allah nanti kalau boleh saya dapatkan untuk tuan-tuan dan puan-puan 30 formula dalam kita punya pelajaran. Yang sebenarnya ada, itu tinggal juga. Sebenarnya 31 setakat yang saya jumpa, tertinggal satu. Tertinggal satu tu tak apa tuan-tuan, cari sendirilah nanti. Dalam kelas saya memang saya ajar. Okey. Yang kamu semua tidak mengetahui akan mereka. Okey. Ada tanda wakaf ke situ? Tak ada.
Ha? La ta'lamunahum, kalau saya punya ada tanda waqaf sili. Tuan-tuan tak ada? Tak ada. Okey. Bermakna kalau waqaf sili makna al-waslu aula. Sambung lebih aula kerana perkataan selepas tu berkaitan. Apa dia? Home tu bagi apa? Bagi depan. Kan? Bukan home kan? Humu kan? Kenapa? Nak sambung. Dia memang bagi mati Dia bagikan depan kerana nak menyambungkan dua huruf yang mati, iaitu home dengan Allahu. Dua mati, maka dihidupkan yang pertama ni. Dia bukan sebab dia apa barisnya, nak sambung saja. Allahu. Betul? Bermakna ayat ni koma macam tu, seolah ni mulakan ayat, dia jadi apa? Mesti akan jadi subjek mubtada. Subjek bagi apa? Bagi depan. Mana perkataan selepas dia apa? Ya'lamu. Ni saya padam. Allahu ya'lamu. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Mudhari' apa? Marfu'. Apa tanda dia marfu'? Ya, bagi depan. Kalau dimasukkan oleh haraf nasab jadi apa ni? Ya'lama. An ya'lama. Kalau masuk haraf jazam lam ya'lam. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lam ya'lam mesti mati. Ni marfu'. Fa'il dia siapa? Huwa tu siapa? Allah. Maka kita kumpul ni fi'il mudhari' dan fa'il tu adalah apa? Mubtada. Ya, betul. Dia mesti jadi khabar. Kena rungkai dulu. Kena rungkai. Jangan kata dia khabar kerana bagi depan. Dia bagi depan kerana apa? Fi'il mudhari' marfu'. Yang khabar bagi depan tu ialah isim. Al-ustazu tayyibun. Nah, ya. Muhammadun rasulun. Kalau isim tu bagi depan tu, ya, clear dia. Apa ni? Khabar bagi depan. Tapi ni bagi depan sebab dia fi'il mudhari'. Kena pecah tu. Fi'il mudhari' marfu' ni fa'il dia ialah huwa tu Allah. Dia adalah khabar. Apa makna Allahu ya'lamu? Allah tu dia. Tak ada maha. Kalau maha tu kakak kena alimun. Dia mengetahui lah. Fi'il mudhari'. Mana khabar maf'ul bih? Sebab dah ada fi'il, dah ada fa'il, hum akan jadi maf'ulun bih. Allah mengetahui akan mereka. Mereka tu siapa? Musuh-musuh yang kamu tak tahu tu. Mungkin di kalangan orang-orang munafik. Ya. Dia kata wa ghairahum minal munafiqin wal yahud. Ini penafsiran dia menjelaskan siapa yang orang lain tu, orang munafik dan orang Yahudi. Dan wa kullaman la ta'rifu adawatahu. Dan setiap orang yang kau tidak mengenali permusuhan mereka terhadap Islam. Banyak lagi mungkin, tetapi tak perasan, tak kenal sekarang tapi kenal kemudian. Ya. Tanda waqaf apa di sini? Jaiz. Waqaf jaiz. Okey. Kena padamlah nampaknya sebab ayat ni dah sempurna di situ dah. Saya padamlah. Silalah gajeng-gajengkan diri mengulang kaji dalam ustazrusdi.com. Kenapa kalau ramai pergi tengok orang ni kebanyakan surah Yasin dah penuh, surah Luqman nak penuh, dah penuh dah, surah Al-Baqarah sedang nak penuh, lambat lagi nak penuh, surah Luqman penuh, surah As-Sajadah penuh,
Surah Waqiah dalam proses pemenuhan. Banyak dah tuan-tuan boleh ulang kaji terutama perkataannya, surah-surah yang kita memang selalu membacanya. Surah Al-Mulk. Al-Mulk baru baru kita nak buat. Kalau tuan-tuan ramai pergi kat situ, sukalah orang yang uploadkan tu. Dan anak-anak murid saya yang buat tu sukalah, dia seronoklah, ramai. Dia rasa berbaloi, dia berkorban. Saya tak ada saham sangatlah kat situ. Saya mengajar je. Tapi lepas tu tuan-tuan pergi jugalah berguru. Jangan berguru dalam bilik je. Taklah kelasnya YouTube je. Tapi saya sediakan untuk tuan-tuan memahirkan pemantapan. Saya cadang supaya belajar lagi lah. Cari guru-guru lain lagi, belajar lagi, tambahkan lagi. Kita sasarkan hujung bulan 5 surah Al-Anfal habis. Kalau tak berhenti kalau tak berhenti dapat 3 ayat, ngam-ngam je. Lepas tu belut kuning. Kalau ada kecederaan, itu mungkin ada satu ayat tak habis tu, sayang. Saya habiskan tempat lain, pelakon. Ada kelas lakonan, mana-mana yang tak habis tu saya akan lakonkan untuk lengkapkan. Okey tuan-tuan, apa perkataan selepas dia? Haraf apa tu? Ini kita nak kata istiqnaf lah, sebab dia memulakan. Dia cerita tak bukan persiapan tadi, tapi ini baru. Apa perkataan selepas dia? Ma. Haraf apa? Dia ma. Apa makna ma? Apa yang? Dia isim apa? Isim mausul. Apa yang aku bagi kepada engkau, dia jadi apa? Pasti aku akan terima. Dia akan jadi syarat juga. Sebab tu dia katakan dua fungsi dia. Kerana ayat tu akan tergantung, dia akan jadi isim syarat. Mausul isim mausul dan syarat. Dan dia juga berfungsi. Kalau dalam diagram warna purple, dia termasuk dalam kumpulan hurufun tujzimu fi'laini. Apa makna hurufun? Huruf-huruf tujzimu, menjazamkan fi'laini, dua fi'il. Fi'il pertama dipanggil fi'il syarat, fi'il kedua dipanggil fi'il jawab. Sudah pasti yang dimatikan itu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nanti kita akan tengok dua fi'il mudhari' yang mati, dijazamkan. Apa perkataan pertama? Tunfiqu. Asalnya tunfiquna. Tunfiquna fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa dhamir dia? Hum ke antum? Antum. Kalau huwa yun. Semula huwa yunfiqu. Huma yunfiqa. Ni hum. Antum tunfiquna. Ni antum tunfiquna. Mana nun dia? Dibuang kerana telah dimasuki oleh haraf jazam. Maka fi'il mudhari' yang dimasuki oleh haraf jazam dipanggil fi'il mudhari' majzum. Apa tanda dia majzum? Buang nun. Jadi fi'il mudhari' majzum ni macam biasa kita akan cari fa'il. Siapa fa'il dia? Fa'il dia ialah antum. Antum tu siapa? Al-mu'minun, orang beriman. Cuba tuan-tuan terjemah. Wa ma tunfiqu. Apa yang tunfiqu, kamu infakkan, kamu sedekahkan. Kamu wahai yang beriman, sedekahkan
Apa perkataan selepas dia? Ha? Alah, tersilap. Min. Lepas tu? Min syai'in. Apa makna min? Syai'in, sesuatu. Makrifah ke nakirah? Nakirah, maknanya umum, apa sahaja. Ya, rantai ke? Duit ke? Apa lagi? Apa sahaja yang kamu sedekahkan dari apa-apa saja, dari sesuatu. Lepas tu? Fi maknanya pada, di. Apa perkataan selepas dia? Sabili makna jalan. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Dia muzakkar ke muannas? Kalau ikut apa ni, muka surat 46 kita, 47 dia kata dia muannas. Sabil sama dengan asyamsu, lagi as-sama'u, al-ardu, ar-ruh, as-sabil, al-khamru, dia adalah dia muannas. Sabil. Kenapa dia bagi bawah? Kenapa dia tak ada tanwin? Mudhaf. Makna dia dua peranan yang selepas haraf jar, dan dia juga adalah mudhaf. Mudhaf ilaih Allahi. Okey? Sampai sini dia panggil ayat apa? Syarat. Okey, tengok. Ini adalah fi'il mudhari' yang pertama yang dimatikan dengan buang nun. Fi'il pertama ini dipanggil fi'il syarat. Yang pertama mati tu. Walaupun dia fi'il mudhari' majzum semua macam biasalah. Kalau nak kenal dia menjazamkan dua fi'il, ni nombor satu. Cuba tuan-tuan terjemah. Wa ma tunfiqu. Apa yang tunfiqu? Kamu infakkan, min syai'in, dari sesuatu, apa sahaja, fi sabilillah, di jalan Allah. Apa perkataan selepas dia? Yuwaffa. Nampak tak mati tu? Nampak tak mati tuan-tuan? Nampak. Mana mati? Ya, sebenarnya macam ni asalnya. Yuwaffa. Ni sefer 3. Cuba tuan-tuan tengok sefer 3. Fa'al madhi bunyi macam mana? Fa'ala. Cuba tuan-tuan bariskan papan putih. Fa'ala. Waffa. Dia telah menyempurnakan. Fa'al mudhari' bunyi macam mana? Yufa'ilu. Cuba bariskan. Yufa'i. Yuafi. Yuta. Ni kolom nombor 2. Lompat ke kolom nombor 11. Macam mana bunyi? Fi'il madhi majhul. Fu'ila. Papa baca fa' tu. Mesti fu'ila. Macam mana? Wufiya. Itu ya tu ringan disebut kerana sebelum dia bagi bang. Wufiya. Apa makna yufiya? Ia telah disempurnakan. Okey, 12 fi'il apa? Mudhari' majhul. Macam mana bunyinya? Yufa'alu. Ya tuan-tuan? Yufa'alu. Ya. You tak boleh, berat disebut. Yuwaffa. Okey, tuan-tuan terjemahkan waffa. Bukan ikut terjemahkan waffa. Dia telah menyempurnakan. Yuwaffi, dia sedang atau akan menyempurnakan. Wufiya, ia telah disempurnakan. Yuwaffa, ia sedang atau akan disempurnakan. Macam ni ejaan sebenarnya.
Ya. Tetapi dalam ayat kita kerana dia fi'il jawab, kerana ma berkuasa mematikan berapa fi'il? Dua fi'il, maka dimatikan dengan buang ya, kerana mematikan haraf yang dah mati dengan buang. Sebab tu tak boleh baca panjang yuwaffa ilaikum. Dia yuwaffa ilaikum. Okey. Fi'il apa ni? Mudhari'. Mudhari' apa namanya? Majhul. Boleh? Bila jumpa majhul kena cari apa? Naib fa'il. Naib fa'il dia siapa? Ya? Dhamir. Tak ada disebut bagi depan selepas tu kan? Tak ada. Dhamir lah, apa dia? Huwa. Huwa tu apa? Apa makna yuwaffa tadi? Akan disempurnakan. Ia tu apa? Ialah ma. Apa saja yang kamu sedekahkan di jalan Allah Ta'ala tadi. Macam mana nak terjemah jawab? Ini dipanggil nombor 2 ni fi'il jawab. Macam mana nak terjemah? Nescaya, pasti. Dah pening teringat Nescafe pula. Nescaya. Sorry lah tuan-tuan. Nescafe, Nescaya. Sebab bukan saya mengantuk, tuan-tuan yang nampak mengantuk. Okey, 2 kuasa dia matikan. Ni 1 dimatikan dengan tanda apa? Buang nun. Ini special lah. Ya, ini dimatikan dengan buang haraf ilah. Dua-dua buang. Dan kalau kita rujuk pada diagram kita warna purple tu, dia bagi tahulah tanda mematikan fi'il mudhari'. Kalau bagi depan macam mana? Macam mana nak matikan fi'il mudhari' bagi depan? Matikan je lah. Dia panggil sukun. Yang kedua, kalau ada nun, buang nun. Kalau melibatkan hunna dan antunna, mabni. Kalau hujung ni ada nun. Kalau ada haraf ilah, cara mematikan dia dengan buang haraf ilah. Nescaya akan disempurnakan ia. Apa sahaja yang kamu sedekahkan tu disempurnakan ia. Ya, ilaikum, kepada kamu, akan disempurnakan kepada kamu. Okey, lepas tu wa. Apa makna wa? Semua terjemah dan ya. Antum. Jadi apa tu? Kalau saya kurung, dia jadi apa? Isim memulakan ayat. Mubtada. Saya kurung macam tu. Kamu. Apa perkataan selepas dia? Apa perkataan selepas dia? Tuzlamuna fi'il apa? Mudhari' apa? Marfu'. Tetapi yang nak dibincangkan di situ ialah dia maklum ke majhul. Cuba tengok sifir 1B. Fi'il mudhari' dia bunyi macam mana? Mudhari'. Yaf'ilu. Cuba bariskan tuan-tuan perkataan ni. Yazlimu. Sifir 1B kan? Macam mana terjemah yazlimu fi'il mudhari'? Kolom nombor 2. Sedang atau akan menzalimi. Cuba kolom nombor 12 tuan-tuan. Mudhari' majhul macam mana bunyinya? Yuf'alu. Cuba tuan-tuan bariskan. Yuzlamu. Yuzlamu.
Yang ini yuzlamu ke atau yazlimu? Atas pattern ni. Ya, cuba jalankan huwa yuzlamu. Okey, semula huwa yuzlamu. Ia akan dizalimi, dianiaya. Huma, hum, antum, tuzlamuna. Apa makna antum tuzlamuna? Kamu semua dizalimi. La tuzlamuna. Kamu semua tidak dizalimi. Ya? Okey, cuba terjemah wa antum la tuzlamuna. Kamu semua tidak dizalimi. Apa makna tidak dizalimi? Tidak dizalimi itu maknanya Allah akan gantikan. Jangan takut, tidak akan sikit pun terkurang. Takkan ada komplain lah kat sana. Dulu sedekah banyak tapi tak ada pun. Ya? Itu sama ada riak ke, ujub ke, itu mengungkit, itu ialah hilang. Tapi selagi mana ada keikhlasan, dia tidak ada sedikit pun pengurangan. Pengurangan apa ni? Itu makna kamu dianiaya. Berlebih banyaklah. Itu balasan tu berlebih, berganda. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa ma, apa yang tunfiqu, kamu infakkan, min syai'in, daripada sesuatu, fi sabilillah, di jalan Allah, yuwaffa, nescaya akan disempurnakan, disempurnakan ia itu ialah apa yang kamu sedekahkan tadi. Nescaya akan disempurnakan ia ilaikum, kepada kamu, wa antum la tuzlamuna, kamu semua tidak dizalimi. Okey, kau apa dah? Okey, kita habiskan satu lagi. Sepatutnya sepatutnya jam tu taruh kat belakang. Betul tak cikgu? Dalam pendidikan, jam tu letak di belakang kelas untuk guru menyukat masa, bukan murid sukat masa guru. Ini kejap-kejap tengok kat atas, kejap-kejap tengok kat atas. Itu yang saya risau tu. Ini apalah orang ni, nak balik dah ni. Okey, ini ayat baru perkataan dia haraf mula istiqnaf. In, jika. Haraf apa ni? Haraf syarat. Dan jazam sekiranya selepas dia fi'il mudhari'. Tapi selepas dia fi'il apa? Madhi. Boleh tak dijazamkan? Tak boleh. Kenapa? Dia mabni. Ya? In, jika. Ja, janahu. Apa makna janahu? Cenderung. Terjemahan tepat dia, fi'il madhi dhamir dia hum. Mereka telah cenderung. Fi'il madhi. Hukum dia apa? Mabni. Sebenarnya kakak nak sebut mabni kan? Tersebut marfu'. Dikira kakak punya perasaan tu. Mabni, dia tidak boleh berubah. Fa'il dia siapa? Dhamir. Hum tu siapa? Al-kafirun. Jika mereka, iaitu orang kafir, cenderung. Okey, apa perkataan selepas dia? Li mana apa?
untuk. As-salmi, apa nasalmi? Perdamaian. Salmi, perdamaian. Fa, haraf apa tu? Itulah haraf jawab. Ayat itu tergantung ke situ, maka dilengkapkan dengan fa. Apa perkataan selepas dia? Ijnah. Ijnah bermakna kita akan tahu ini fi'il madhi sifar berapa? Sifar 3. 1C. Macam mana 1C fi'il madhi? Fa'ala janaha. Ia telah cenderung. Mudhari' dia yaf'alu yajnahu. Ma mana yajnahu? Kolom nombor 6 fi'il amar. Macam mana bunyinya? If'al akan jadi ijnah. Ma mana ijnah? Cenderunglah oleh engkau. Fi'il apa? Amar. Apa hukum fi'il amar? Mabni. Fa'il dia siapa? Anta. Anta tu siapa? Fajnah wa in malu famul ila zalik. Apa tuan-tuan? Siapa dia? Maka cenderunglah oleh engkau. Kalau orang beriman, fajnahu. Ini fajnah Nabi lah, kembali kepada Nabi. Maka cenderunglah oleh engkau wahai Rasul, Ar-Rasul atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, fajnah. Apa perkataan selepas dia? Laha. La ha nya tu apa? As-salmi, ya. Perdamaian lah kan? Makna perdamaian ni muzakkar ke muannas? Muannas lah nampaknya. Gitu Saya hari ni baru tahu. Banyak ilmu dapat mengajar ni. Perdamaian ni muannas, sebab Allah bagi dia punya jantina dia muannas. Orang perempuan suka berdamai, bukan dia suka berperang. Orang perempuan biasa suka perang. Lelaki yang berdamai kan Tuan Haji. Okey, maka cenderunglah oleh engkau wahai Rasul laha kepadanya, iaitu kepada perdamaian tersebut. Famil ila zalik, maka cenderunglah kepada perkara itu. Perdamaianlah maknanya. Apa perkataan selepas dia tuan-tuan? Wa tawakkal. Fi'il apa ni tuan-tuan? Selalu sebut tawakal ni tuan-tuan tu, betul ke sebut tu? Cuba tengok sifar 9. Macam mana bunyi sifar 9? Tafa'ala. Cuba tuan-tuan bariskan. Tawakkala. Ma makna tawakkala? Dia telah bertawakal, berserah diri. Mudhari' dia macam mana bunyinya? Yatafa'alu yatawakkalu. Ma makna yatawakkalu? Dia sedang atau akan bertawakal. Fi'il amar dia bunyi macam mana? Kolom nombor 6. Tafa'al. Ma makna apa di sini? Tawakkal. Ma makna tawakkal? Bertawakkallah oleh engkau, berserahlah oleh engkau. Jadi fi'il apa tu?
fi'il amar. Kalau fi'il madhi bunyi macam mana? Tawakkala. Ini bukan fi'il madhi tu, fi'il amar. Tawakkal, bertawakkallah oleh engkau. Fi'il amar, sifir 9. Fa'ilnya anta. Anta tu siapa? An-Nabi atau Ar-Rasul. Bertawakkallah oleh engkau wahai Muhammad, fawwid amraka ilaihi, serahkan urusan engkau kepadanya, iaitu kepada Allah. Okey, wa tawakkal, lepas tu ala Allah, kepada Allah. Ada tanda waqaf? Ini kata para ulama cenderung kepada perdamaian ketika mana kita memiliki kekuatan. Boleh tawakal kepada Allah Ta'ala. Lagi satu, orang kafir ni dia akan hormat kepada kita sekiranya kita kuat. Wa tawakkal 'ala Allah. Lepas tu innahu. Apa makna innahu? Sesungguhnya. Dia. Tu jadi apa? Dinna, isim inna. Innahu, lepas tu huwa tu jadi apa? Dia panggil dhamir. Dhamir apa? Dhamirul fasli, dhamir penyengkang. Sesungguhnya dia adalah. Apa perkataan selepas dia? As-sami'u maknanya Maha mendengar. Kenapa dia bagi depan? Sebab dia khabar. Inna. Mana isim inna? Tu. Mana-mana dhamir yang melekat dengan inna mesti jadi isim inna. Al-alimu maknanya, kenapa dia bagi depan? Khabar inna 2. Ni jadi 2, ni khabar inna 1. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Innahu dia, iaitu Allah. Huwa dia adalah. As-sami'u Maha mendengar. Sami'un lil aqwal, kata tafsir. Apa makna sami'un lil aqwal? Maha mendengar akan al-aqwal, perkataan. Alimun, maha mengetahui, lagi maha mengetahui, iaitu alimun bil af'ali wan niyat. Mana dia maha mengetahui akan perbuatan-perbuatan dan niat. Okey. Cuba terjemah semula tuan-tuan. Wa in janahu lis-salmi fa ijnah, engkau wahai Muhammad, laha, nya tu apa? Perdamaian. Wa tawakkal, oleh engkau wahai Muhammad, ala Allahi, innahu dia, iaitu Allah, huwa dia adalah, as-sami'u al-alimu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.